Kerana satu kisah yang masyhur dalam kalangan kita, saya sentuh sikitlah. Masyhur dalam kalangan kita, kenapa Abu Bakar digelarkan sebagai As-Siddiq, dikarenakan bila mana berlaku satu peristiwa yang masyhur dalam kalangan masyarakat Islam, Isra' wal Mi'raj. Ketika mana Nabi selesai daripada Isra' dan di-Mi'rajkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, ketika itulah Allah memberi arahan kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu balik ke kota Mekah, kamu sampaikan, ceritakan kepada masyarakat Mekah apa yang kamu alami, apa yang berlaku kepada kamu satu malam ini, ceritakan kepada masyarakat Mekah. Nabi daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Kebiasaan masyarakat Mekah ketika itu, bila mana mereka nak pergi ke Baitul Maqdis, pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Itu kebiasaan. Tapi Nabi 1 malam sahaja. Nabi tahu yang bila mana dia nak ceritakan benda yang ajaib ni, Nabi risau penerimaan masyarakat Mekah ketika itu. Nabi risau. Nabi takut masyarakat Mekah panggil dia gila sebagainya. Nabi risau. Sebab ketika itu sudah pun mulai orang menerima Islam, sudah pun mulai orang percaya dengan Nabi SAW. Tapi Allah mengarahkan Nabi, wahai Muhammad, bila mana kamu sampai dekat kota Mekah, ceritakan, bagi tahu kepada masyarakat Mekah apa yang kamu alami, ceritakan kepada mereka. Sebab itulah diceritakan dalam kitab-kitab sirah. Bila mana Nabi sampai dekat kota Mekah, ada riwayat mengatakan Nabi duduk dekat Kaabah, berdekatan dengan Kaabah. Nabi termenung. Nabi termenung. Kenapa Nabi termenung? Kerana Nabi berfikir macam mana nak mulakan penceritaan, macam mana nak sampaikan, nak ceritakan kepada masyarakat Mekah ketika itu. Nabi tak tahu nak mulakan daripada mana. Nabi tak tahu nak start cerita, nak mulakan cerita daripada mana, sebab ajaib sangat berlaku kepada Nabi. Sebab itulah Nabi termenung. Dalam keadaan Nabi termenung itulah, kata para ulama, datang seorang manusia yang berhati sangatlah busuk. Dalam keadaan Nabi tengah termenung dekat Kaabah tu, termenung macam mana nak ceritakan kepada masyarakat Mekah, datang seorang manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal lalu, dan ketika itulah Abu Jahal melihat Nabi dalam keadaan termenung. Abu Jahal ni sifat dia tak boleh tengok Nabi senang. Abu Jahal dia tak boleh tengok Nabi senang. Sebab itulah bila mana kita tengok dalam kitab-kitab sirah, apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Nabi sangatlah banyak. Diceritakan dalam kitab sirah ketika mana Nabi berada dekat Bukit Safa. Ketika mana Nabi berada dekat Bukit Safa, Nabi berdakwah dekat Bukit Safa, menyampaikan Islam kepada masyarakat Mekah dekat Bukit Safa. Ketika itulah datangnya Abu Jahal. Abu Jahal melihat Nabi. Abu Jahal melihat Nabi sedang berdakwah, sedang menyampaikan Islam. Ketika itulah Abu Jahal pergi kepada Nabi. Bila mana sampai dekat dengan Nabi, ucapan perkataan pertama yang Abu Jahal sampaikan kepada Nabi adalah ucapan laknat, ucapan kutuk, ucapan maki disampaikan kepada Nabi. Padahal Nabi tidak ada kaitan pun dengan dia. Tapi sifat Abu Jahal, dia tak senang bila mana tengok Nabi kalau tidak disakiti. Sebab itulah dia kutuk Nabi, dia hina Nabi ketika itu dekat Bukit Safa. Apa Nabi buat? Nabi tak endah, Nabi tak hiraukan. Bila mana Nabi tak hiraukan, bertambahlah kemarahan Abu Jahal. Marah Abu Jahal kerana Nabi tak layan dia. Seolah-olah malulah dia tu. Oh, Nabi tak layan aku, Muhammad tak layan aku, malulah. Sebab kata para ulama, kutukan Abu Jahal ketika itu kepada Nabi didengari oleh seluruh masyarakat Mekah ketika itu. Ramai masyarakat Mekah dengar kutukan makian yang dilontarkan oleh Abu Jahal ketika itu. Mekah tak besar sangat ketika itu, kecil je Mekah. Dan ketika itulah bila mana Nabi tak layan dia, Abu Jahal pergi dekat dengan Nabi SAW. Dia menghampiri Nabi, dia angkat tangan Abu Jahal, dia angkat tangan dia, dia pukul kepala Nabi SAW. Itu Abu Jahal. Sebab itulah Abu Jahal sifat dia tak boleh senang tengok Nabi. Sebab itulah bila mana berada dekat
Bila mana berada dekat Kaabah, dia melihat Nabi dalam keadaan tengah termenung. Dia pergi dekat Nabi, wahai Muhammad, apa yang kamu termenungkan? Apa yang kamu fikirkan, wahai Muhammad? Maka Nabi apa Nabi buat? Nabi bagi tahu kepada Abu Jahal apa yang dia fikirkan. Adakah Nabi tak tahu yang sifat Abu Jahal ni macam tu? Adakah Nabi tak tahu sifat Abu Jahal suka menjatuhkan Nabi, suka pukul Nabi, suka hina Nabi? Nabi makruf, Nabi tahu. Macam kita lah, macam kita. Macam saya sendirilah, tak perlu orang lain, saya sendiri. Kalau datang orang yang jahat, apa yang kita buat? Kita akan waspada, betul tak? Akan berhati-hati, kan? Kita akan ingat, oh dia ni pernah jahat dengan aku ni. Kita waspadalah. Tapi Nabi tidak. Bersihnya hati Nabi, kata para sahabat, bersihnya hati Nabi, kata para ulama, dalam keadaan Nabi tidak memandang manusia dengan pandangan kehinaan. Nabi memandang manusia dengan pandangan kemuliaan, meskipun manusia itu melakukan kejahatan. Itu makam yang sangat tinggi. Meskipun manusia itu melakukan kejahatan, Nabi tak pernah memandang manusia itu dengan pandangan kehinaan. Tapi Nabi selalu memandang manusia dengan pandangan kemuliaan, meskipun yang datang itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ni, Nabi gelarkan kepada Abu Jahal ketika mana Abu Jahal hampir nak mati. Apa gelaran Nabi? Nabi kata, Abu Jahal ini adalah Fir'aun di zaman aku. Abu Jahal, gelaran yang Nabi bagi kepada Abu Jahal ketika mana Abu Jahal mati dalam peperangan Badar, Abu Jahal adalah manusia, ataupun Abu Jahal adalah Fir'aun zaman aku. Sebab itulah bila mana Abu Jahal pergi bertemu dengan Nabi, dia tanya kepada Nabi, ya Muhammad. Dia tak panggil Rasulullah, dia tak panggil Nabiullah, tak. Dia panggil, ya Muhammad, apa yang kamu fikirkan? Apa yang menyebabkan kamu termenung, wahai Muhammad? Dan ketika itulah Nabi kata kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal. Nabi ceritakan apa yang berlaku kepada Nabi diisrakan. Dia tak ceritakan di Mi'raj. Ketika itu Nabi belum lagi ceritakan Mi'raj diangkat ke langit. Nabi hanya ceritakan kepada Abu Jahal, Nabi ceritakan kepada penduduk Mekah ketika itu Mi'raj, Isra' sahaja, daripada Mekah ke Baitul Maqdis, itu sahaja. Yang menyebabkan Abu Jahal bila mana dengar apa yang Nabi sampaikan, datang satu idea kepada Abu Jahal. Dia kata kepada Abu Jahal, bila mana Abu Jahal dengar saja apa yang Nabi sampaikan, Abu Jahal kata kepada Nabi, wahai Muhammad, aku boleh bantu kamu. Seandainya aku kumpulkan seluruh masyarakat Mekah ketika ini, aku kumpulkan pada hari ini, aku kumpulkan sekarang, wahai Muhammad, adakah kamu nak ceritakan kepada mereka apa yang kamu ceritakan kepada aku? Tengok. Akal fikiran Abu Jahal nak menjatuhkan Nabi. Akal fikiran Abu Jahal nak memalukan Nabi. Tidak ada satu detik, tidak ada satu saat pun, melainkan saat itu, melainkan masa itu, Abu Jahal akan fikirkan macam mana nak jatuhkan Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi tak pernah memandang Abu Jahal itu manusia yang hina. Sebab itulah para sahabat ataupun para ulama kata, dekat peristiwa ini kita boleh lihat bila mana berkumpulnya dua unsur, satu unsur yang baik dan satu unsur yang jahat. Sebab itulah bila mana Nabi dengar saja yang Abu Jahal nak tolong dia, Nabi kata boleh. Kalau itu yang kamu nak tolong aku inginkan, aku boleh. Maka Abu Jahal ketika itu kumpulkan seluruh masyarakat Mekah. Apa tujuan dia? Abu Jahal nak memalukan Nabi sebenarnya. Bukan nak membantu Nabi, melainkan nak memalukan Nabi SAW. Sebab itulah bila mana para penduduk Mekah berkumpul ketika itu, penduduk Mekah sudah pun mulai menerima Islam. Yang Islam pun datang, yang bukan Islam pun datang bertemu dengan Abu Jahal. Maka Abu Jahal kata, Muhammad ada satu berita nak sampaikan kepada kita. Maka Nabi ceritakan, heboh. Saya cuba ringkaskanlah, sebab banyak lagi kita nak ceritakan berkaitan dengan Abu Bakar. Heboh penduduk Mekah ketika itu. Ada di antara mereka mengatakan Muhammad telah pun gila. Menyesal bagi mereka yang menyokong Muhammad, menyesal mereka yang mempercayai Muhammad, kerana hari ini Muhammad telah pun gila. Bagaimana mungkin seseorang manusia boleh pergi dan balik dalam satu malam, pergi ke Baitul Maqdis, sedangkan kalau orang biasa nak pergi ke Baitul Maqdis
Pergi sahaja 1 bulan, balik 1 bulan, lalu Muhammad 1 malam, Muhammad telah pun gila. Itu ucapan mereka kepada Nabi. Sebab itulah antara tujuan Allah mengarahkan Nabi untuk ceritakan kepada penduduk Mekah, Allah nak menguji iman penduduk Mekah, itu sahaja. Allah nak menguji iman penduduk Mekah, keimanan mereka bagaimana, kepercayaan mereka bagaimana. Kalaulah sebelum ini mereka mengatakan Muhammad Al-Amin, kalaulah sebelum ni mereka mengatakan Muhammad Al-Amin, apa sahaja yang keluar daripada mulut Muhammad itulah kebenaran, itu sebelum ni. Tapi tak kala aku datangkan satu ujian kepada kalian, adakah kalian nak beriman kepada aku? Sebab itulah Allah mengarahkan Nabi untuk ceritakan kepada penduduk Mekah. Sehingga kan kalau kita tengok dalam kitab-kitab surah, ketika itu penduduk Mekah terpecah kepada 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan yang memang tidak pernah beriman kepada Nabi. Yang pertama. Golongan kedua adalah golongan Islam. Bila mana dengar apa yang Nabi sampaikan, dia beriman kepada Nabi. Golongan kedua. Dan golongan ketiga inilah golongan yang sangatlah zalim. Siapa? Golongan ketiga adalah golongan Islam. Dia Islam, tapi bila mana dia dengar Nabi sampaikan, dia macam tergugat, macam khawatir, betul ke Nabi, betul ke Muhammad? Adakah Muhammad telah pun gila? Dia meragui apa yang Nabi SAW sampaikan. Sebab mereka tak pernah dengar lagi ada orang yang pergi dan balik dalam satu malam. Sebab itulah bila mana berita itu tersebar dekat seluruh penduduk Mekah, ketika itu Abu Bakar tak dengar apa-apa lagi. Ketika mana dihimpunkan seluruh penduduk Mekah, Abu Bakar tidak ada ketika itu. Yang menyebabkan orang-orang kafir pergi cari Abu Bakar. Inilah kesempatan kita untuk menjatuhkan. Inilah kesempatan kita untuk memisahkan 2 orang sahabat yang sangat baik. Kerana apa? 2 orang sahabat ni adalah 2 orang sahabat daripada kecil sampailah besar. Dan kata para ulama, 2 orang sahabat ini membesar sekali, berjuang sekali dan akan masuk syurga sekali. Sebab itulah Abu Bakar di antara 10 orang sahabat yang dapat jaminan syurga daripada Nabi SAW. Bila? Ketika mana Abu Bakar masih lagi hidup. Abu Bakar masih lagi hidup macam kita. Dalam satu majlis Nabi mengatakan, Abu Bakar kamu ahli syurga, Omar kamu ahli syurga. Ada 10 orang sahabat yang dapat jaminan daripada Nabi ahli syurga. Dan ketika mana berita itu sampai kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Muhammad telah pun gila. Sesungguhnya tadi Muhammad telah sampaikan satu berita yang tak masuk akal buat kami, wahai Abu Bakar. Abu Bakar tanya, apa dia? Diceritakan kepada Abu Bakar. Dan ketika itulah Abu Bakar kata, kalau itulah datang daripada mulut Nabi SAW, kalau itulah datang daripada mulut Nabi, maka itulah kebenaran.